Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 亲爱的弟兄姐妹们，我们来一起读一处的经文，是在约翰一书4章第8节。 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 约翰一书第4章第8节，没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。 Di dalam Alkitab dengan tegas dikatakan Allah adalah kasih. 在圣经里强调上帝就是爱。 Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. 没有爱心的就不认识上帝。 Injil tidak bisa dipisahkan dari kasih. 福音与爱是分不开的。 Namun pertanyaan kita adalah, apa itu kasih? 我们接下来要问，爱是什么？ Di dalam seluruh karya Allah menciptakan langit dan bumi, 在神创造天地， didasarkan karena Dia mengasihi. 都是基于他的爱。 Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, 当神差派他的独生子来到世上， Dia melakukannya karena kasih. 他做这一切都是因着爱。 Kasih merupakan suatu dasar yang pokok di dalam kita memahami Injil. 所以我们在理解福音的时候，爱是一个基础。 Itu berarti kita tidak mungkin mengenal dan memahami kasih tanpa mengenal Allah. 所以，当我们在认识神的时候，我们也同时认识什么是爱，因为这是分不开的。 Manusia memerlukan kasih. 人类需要爱， Manusia coba mengasihi. 人类也试着去爱。 Seorang pemuda bisa jatuh cinta mengasihi seseorang wanita. 年轻异性之间，他们会爱上对方。 Orang tua mengasihi anak-anaknya. 父母会爱孩子， Kita memerlukan kasih. 我们都需要爱。 Dan Alkitab berkata Allah adalah kasih. 圣经告诉我们，上帝就是爱。 Itu artinya kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengerti kasih. 所以，如果我们不了解什么是爱，我们也不可能认识 Dan 神。 kita tidak mungkin mengerti apa itu kasih tanpa mengenal Allah. 反过来的，如果我们没有认识上帝，我们也不能够认识真正的爱。 Itulah Injil, saudara. 这就是福音。 Kadang-kadang kita mulai memikirkan bagaimana kita menginjili sebetulnya. 有时候我们会想，我们该如何去传福音？ Di dalam penginjilan yang saya lakukan, 在我所做的传福音工作， saya coba mulai dengan membahas dengan kasih. 我会从讨论爱开始。 Manusia berpikir bahwa saya bisa mengasihi, saya ingin mengasihi karena saya mau, karena saya memerlukan, karena saya perlu, dan seterusnya. 人类常常会认为说，我们能够爱，我们愿意爱，是因为我需要，我的决定。 Dan manusia merasa mengasihi, mencintai adalah urusan saya. 人类会觉得说，这个爱的行为是我个人的事情。 Mereka tidak menyadari bahwa jikalau kita masih bisa berkata saya memerlukan kasih, saya mengasihi, tidak mungkin dan tidak mungkin kita memahami kasih itu tanpa mengenal Allah. 所以，当我们在谈说我需要爱，我愿意去爱，而若是我们没有真正清楚的认识神的话，我们是能够正确来做这一切的。
Tanpa mengenal Allah, mengasihi bisa menimbulkan permasalahan. 如果没有真正认识神，我们去爱的话，这样子的爱会产生问题。 Dalam pelayanan konseling saya, kesulitan suami istri terjadi karena masalah kasih. 在我辅导夫妻关系的时候，我常遇到，夫妻之间他们在爱的事上，碰到困难。 Pada waktu suami istri ribut, konflik, kemudian salah satu berkata, tetapi saya masih mengasihi Pak. Saya lakukan ini karena saya mengasihi. Jauh lebih kompleks masalahnya, saudara. 所以，当夫妻他们在吵架，然后他们还要继续这个关系，然后有一方说：“我这样子做是因为我还爱对方。”我会知道说，这样子的情况其实是更复杂的。 Kalau ada konflik, lalu salah satu berkata, saya benci dia. Sudah jelas, lebih clear. Memang karena dia benci, maka konflik terjadi. 但是如果这个冲突的双方，他们能够说出说，这个冲突的产生因这是彼此已经憎恨对方的话，我觉得这是比较明确的问题。 Tapi karena konflik itu terjadi karena mereka masih mencintai, itu jauh lebih sulit diatasi. 但是如果这个冲突是他们认为他们还是在彼此相爱，我就会觉得说这样子的问题远远的更复杂。 Mengapa demikian? 为什么会这样子？ Karena kita tidak mungkin mengenal kasih dan mengasihi dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal Allah. 因为我们在不认识神的前提之下，我们不能够正确的、不能够清楚的认识爱。 Maka Alkitab dengan tegas mengatakan Allah adalah kasih. 所以圣经很清楚的说，上帝就是爱。 Jikalau kita mau mengasihi dan mengalami kasih yang sesungguhnya hanya mungkin terjadi jikalau kita mengenal Allah. 所以，如果我们要能够正确的、真正的去爱，我们也要对神有清楚、正确的认识。 Maka Injil tidak bisa dipisahkan dari kasih. 所以，福音跟爱是无法分开的。 Kita bisa memberitahu sesama kita bahwa engkau tidak mungkin mengalami kasih, mengasihi dengan kelimpahan tanpa mengenal Allah. 所以，我们可以跟对方分享，我们不能领受爱，也不能够真正去付出爱，除非我们认识神。 Dan apa yang dikerjakan Tuhan Allah di dalam mengasihi kita? 而神在爱的这个事上，他做了什么？ Kita membaca dari Lukas 23 ayat yang ke-34. 我们来看路加福音第23章34节。 Ayat pasal 23 Injil Lukas ayat 34. 路加福音23章第34节。 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Inilah kasih Allah. 这就是神的爱， Allah mengampuni kita. 神赦免我们。 Saudara, apa arti dari kalimat Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? 当主耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这指的是什么？ Apa artinya kalimat ini menyatakan kasih Allah yang sesungguhnya? 这个句子来表明神爱我们的一个表现。这个里面代表的是什么？ Yesus mengucapkan kalimat ini di atas kayu salib. 主耶稣在十字架上说了这句话。 Dia sedang di atas kayu salib dan tidak ada kemungkinan untuk turun lagi. 他在十字架上，他不可能从十字架上下来， Dan dia mengatakan kalimat ini. 他却说了这一句话。 Saudara, saya ingin memberikan dua arti daripada kalimat Tuhan Yesus ini mengenai pengampunan. 我要从耶稣的这个句子来跟大家说明有关赦免的两个方面， Yaitu pengampunan berkenaan dengan performance. performance， Ya.
就是赦免跟表现， atau pengampunan yang betul-betul mendamaikan. 或者是说这个赦免是带来和解。 Apakah Yesus di atas kayu salib performan atau betul-betul mendamaikan manusia dengan Allah? 耶稣被挂在十字架上是一场表演呢，或者是一场使人类和睦的举动？ Di dalam perjanjian lama ada 2 contoh yang kita bisa lihat. 在旧约圣经，我们可以看见2个例子。 Yang pertama adalah Yakub konflik dengan Esau. 第一是雅各跟以扫的冲突， Kemudian mereka berpisah, tetapi masalah tidak terselesaikan. 他们后来分开，但是真正问题的根本没有解决。 Maka pada waktu Yakub sudah punya anak istri mau kembali ke rumahnya bertemu dengan Esau. 所以当雅各在外地成家，有妻子孩子，然后他想要回到父的家那边的时候， Yang Yakub lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatu supaya melunakkan hati Esau kakaknya. 我们看见雅各当他要见到以扫之前，他把所准备的那些列队排在他之先， Yaitu dia mengatur siapa dulu yang paling depan, siapa yang berikutnya, siapa yang berikutnya. Dia atur seluruhnya, rombongan dia itu untuk bertemu dengan Esau. 所以在见到以扫之前，他的这个雅各的队伍他已经安排好，谁排在第一，谁排在中间，谁排在后来的这个次序。 Dia siapkan istri dan anak-anak yang di paling depan supaya melunakkan hati Esau, sehingga Esau melunakkan kemarahan dia. 所以他把他的妻子、孩子放在列队的最前面，盼望以扫的心可以被软化下来。 Yakub menekankan performan. 在这里，雅各他的所注重的是那个表现， Sama seperti kalau kita minta maaf sama seseorang, kita tunduk-tunduk, kita minta maaf. 就好像如果我们跟人家道歉，我们会采取很低姿势，我们这样子弯腰点头的。 Tetapi Tuhan Allah mengajar kepada Yakub dengan cara yang lain. 但是主耶稣他在教导教导雅各的时候，他是用别的方式， Yakub bergumul dengan malaikat. 就是雅各跟天使摔跤。 Tuhan mau mengajar Yakub bahwa pengampunan tidak bisa hanya didasarkan kepada performan. 神正在要教导雅各，就是要得到饶恕，不能够只是用表现来取得。 Yesus di atas kayu salib mengampuni kita bukan berdasarkan performan dia di atas kayu salib. 耶稣挂在十字架上，为了要赦免我们，不是基于他要表现什么， Tetapi di atas kayu salib betul-betul dia menanggung kesalahan kita pada dirinya. 而是他在十字架上，他是真正的为我们世人担当过犯。 Injil bukan sekedar performan. 所以传福音不是只是一个表现， Karena Injil didasarkan kepada kasih Allah bukan sekedar performan. 因为福音是基于神的爱，不是人的表现。 Tetapi betul-betul mendamaikan kita dengan Allah. 因为唯有爱才能够使我们真正与神和好。 Sama seperti saudara-saudara daripada Yusuf. 同样的，约瑟 Ketika akhirnya mereka bertemu lagi dengan Yusuf setelah mereka berbuat kejahatan kepada adiknya ini. 所以当他的哥哥们对约瑟行了这么恶的事情，后来他们再一次跟约瑟重逢的时候， Ketika mereka akhirnya bertemu lagi dengan Yusuf, mereka menangis, mereka minta ampun, tapi lebih ke arah performan. 所以当他们要
得到约瑟的原谅的时候，我们看见他们在约瑟的面前，他们哭，他们祈求约瑟的原谅。Sampai Yusuf berkata, jangan kamu menangis, karena untuk kebaikan kitalah Tuhan telah memimpin aku lebih dulu ke Mesir. 以致到最后，约瑟对他们说：“你们不要哭，因为这是神先带领我，先到埃及地去。” Ketika dikatakan Allah adalah kasih, maka kasih yang sesungguhnya bukan sekedar performan, bukan sekedar kata-kata kosong, tapi kasih yang mendamaikan kita dengan Allah. 所以，当我们谈到这个爱、这个赦免的时候呢，不在于表现，而在于这个爱带出的果效，应该是使人与神和好。 Ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, 所以，当主耶稣说“父啊，赦免他们”， bukan sekedar piomen, bukan sekedar performan, tapi betul-betul dia tanggung dosa dan kesalahan kita. 他在说这个的时候，不只是口舌上说，而是他真是用他的行动来承担我们一切的过犯。 Bagi kita yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, 当我们在主耶稣基督里认识神的时候， sebagai gereja milik Tuhan Yesus, 身为属于主耶稣的教会， kita dipanggil mengasihi Allah, mengasihi sesama, hidup dalam Injil, bukan sekedar performan. 神呼召我们要爱神，要彼此相爱，活在福音当中，不是表面功夫， Tapi betul-betul keluar dari hidup yang diperbaharui. 而是从被神更新的生命流露出来的。 Allah adalah kasih. 神就是爱， Barulah kita bisa mengasihi dengan sesungguhnya. 因着有神的爱，我们才能够真诚的去爱， Barulah kita bisa mengenal Allah yang adalah kasih. 我们才能够真正的认识那是爱的上帝。 Demikian pula di dalam pengampunan Tuhan Yesus. 同样的，在主耶稣的赦免里， Petrus berkata, yang lain boleh menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. 当彼得说所有的人可以否定你，但是我绝不否定你。 Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. 但是主耶稣却对彼得说：“鸡叫之前，你要否定，你要3次的否定我。” Tanpa kita memahami kasih Allah, kasih kita kepada sesama seringkali menjadi problematik. 所以，当我们没有真正的认识神，我们对彼此之间的那个爱常常会产生问题。 Karena kasih kita adalah kasih yang tidak ada kekuatan, tidak ada anugerah. 因为这样的爱，后面没有一股力量在支撑，也没有恩典。 Demikian pula kalau saudara melihat tantangan Tuhan Yesus di atas kayu salib ditantang oleh seorang penjahat di sebelahnya. 我们看见主耶稣在十字架上，他面对的挑战，还包括钉在他旁边的2位强盗。 Selamatkanlah dirimu dan kami. 若是你是神的话，你能够救你自己，也救我们。 Orang penjahat ini memang luar biasa cerdiknya. 这个犯人非常的狡猾， Dia coba menyatukan Yesus dengan kebutuhannya. 他把主耶稣跟他的需要把它牵挂起，把它牵扯起来。 Dia mengatakan, Yesus engkau sedang menderita, aku pun menderita. Mari kamu bebaskan kita bersama. 他试着跟耶稣说：“你所受的苦，跟我一样，我们一起来得到释放吧。” Kasih yang sejati bukan mengambil, menyatukan orang lain dengan kepentingan kita. 真正的爱不是让别人与我们的利益相符合，
tetapi menyatukan diri kita dengan Yesus Kristus. 而是我们必须与主耶稣来合一。 Penjahat itu coba mau mengikat Yesus dengan keadaannya. 这位犯人他想把主耶稣跟他们的情况来把它挂钩。 Dia cerdik sekali, dia tidak berkata, Yesus tolong saya akan menderita, tolong saya menderita. Tidak, dia mengatakan kamu menderita, aku menderita, bebaskan kita bersama. 但是他狡猾的，他不会说主啊，求你救我，因为我很受苦，而是他说主啊，你受苦，我也受苦，一起拯救我们吧。 Tapi penjahat yang satu lagi hanya berkata, Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau datang di dalam kerajaanmu. 但是另外一位犯人他却说主啊，当你国降临的时候，求你纪念我。 Dia menyatukan dirinya dengan Yesus. Dia tidak sekedar melihat Yesus di atas kayu salib, tapi itulah jalan keselamatan. Dia menyatukan dirinya dengan Kristus. 我们看见这位犯人，他就能够看见他与耶稣的合一，他看见这个十字架，不只是一个刑罚，而是一个拯救的途径。所以他对主耶稣说：“你的国降临的时候，求你纪念我。” Injil bukan menurunkan Yesus di dalam pengalaman kita, tapi membawa pengalaman kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. 福音不是将主耶稣放在我们的经历当中，而是我们借着我们所经历的，我们看见神丰富的恩典。 Dalam pengalaman ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita bergumul, kita seringkali mau menurunkan Yesus ke dalam pengalaman kita. 当我们在受苦、我们在生病的时候，我们很想主耶稣进入我们的经历。 Harusnya kita menyatukan pengalaman kita dengan Kristus. 其实是我们应该将我们的经历与耶稣合一。 Itulah Rasul Paulus dan itulah para rasul di dalam perjanjian baru. 这就是我们从保罗的身上，还有在新约圣经里许多的使徒的身上，我们可以看见。 Kita menyimpulkan yang pertama, kita tidak mungkin mengerti kasih tanpa mengenal Allah. 总结的第一点就是，我们若是不认识神，我们就不可能认识爱。 Kita tidak mungkin mengampuni tanpa mengenal Allah. 我们若不认识神，我们也不能够真正的赦免。 Kita hanya melakukan performance, tapi tidak ada kekuatan pendamaian yang sejati. 我们所做的可能只是一个表现，但是不是一个真正能够带来和好的。 Dan terakhir, tidak ada seorang diselamatkan tanpa menyatukan dirinya dengan Kristus. 最后，没有一个人可以得救，除非他将自己与基督合一。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, cerahkanlah hati kami mengerti Injil-Mu. 我们在天上的父，求你光照我们的心，使我们能够认识你的福音。 Di dalam dunia yang berdosa, kasih menjadi problem. 在这罪恶的世界，我们知道爱已经是成为了问题。 Kasih menjadi tantangan, kesulitan, pergumulan karena tanpa mengenal Engkau. 爱因着没有对神清楚正确的认识，使得爱成为困难，成为冲突，成为使我们不能和睦。 Tuhan, biar kami hidup di dalam pengampunan-Mu. 主啊，帮助我们活在你赦免的恩典里， Bukan sekedar dengan performan kami, 不只是我们的表现， tapi dari hati yang diubahkan dan diperbaharui oleh Roh Kudus. 而是我们的赦免是因着我们经历了你的翻转、你的更新。 Ajar kami di dalam berbagai pengalaman hidup kami. 主啊，借着我们在生活中所经历的一切，教导我们，
Kami tidak menarik Engkau ke dalam pergumulan kami, 我们不把你拉进我们的经历中， tapi kami menyerahkan segala pergumulan pengalaman hidup kami baik senang maupun susah di dalam Engkau. 而是我们将我们所有的经历，无论是喜乐，无论是苦难，我们都交托在你的手中， Sehingga Injil kerajaan-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. 使得你的国度、你的福音在这世上可以被彰显， Dan kasih Allah yang sesungguhnya boleh dinyatakan. 神真正的爱也被彰显。 Kami berdoa saat ini bagi mereka yang kesulitan bergumul mencari memuaskan diri dengan kasih yang salah. 主啊，我们为着那些在寻找错误的爱的那些人，我们为他们祷告， Agar mereka boleh mengenal Engkau dan mengalami kasih yang sejati. 让他们真是能够认识到你这位真神，使他们也能够经历到真正的爱。 Dalam nama Tuhan Yesus. 祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。